Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Macang minta Menteri Sumber Manusia menyatakan berapakah kadar pengangguran rakyat Malaysia mengikut negeri sehingga bulan Ogos pada tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Macang. Yang Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berdasarkan data terkini Kaji Selidik Tenaga Buruh oleh Jabatan Perangkat Malaysia, kadar pengangguran rakyat Malaysia pada suku kedua 2021 menurun 0.3% daripada 5.1% kepada 4.8% pada suku kedua 2020. Melihat kedudukan pengangguran di peringkat negeri pada suku kedua 2021, Wilayah Persekutuan Labuan dan Sabah mencatatkan kadar pengangguran lebih 8%, iaitu masing-masing pada kadar 8.8% dan 8.7%. Ini menunjukkan daripada 100 orang tenaga buruh di negeri tersebut, 9 orang daripadanya adalah penganggur. Bagi tempoh yang sama, Perlis mencatatkan kadar pengangguran 5.3%, manakala 6 negeri mencatatkan kadar pengangguran lebih daripada 4.0%, iaitu Kelantan 4.8%, Kuala Lumpur 4.7%, Perak dan Selangor dan Sarawak masing-masing 4.4% serta Terengganu 4.2%. 6 negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan mencatatkan pengangguran di antara 3.5% ke 3.9%, manakala kadar pengangguran terendah di wilayah Persekutuan Putrajaya pada kadar 1.7%. Ini dia dapat melibatkan tinggi penduduk di kawasan ini berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Secara keseluruhan, 7 negeri mencatatkan kadar pengangguran di bawah 4.0% yang menggambarkan ekonomi negeri tersebut masih beroperasi dengan guna tenaga buruh. Pada masa yang sama, penurunan bilangan penganggur direkodkan di 7 negeri iaitu Sabah, Perak, Sarawak, Kedah, Johor, Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Walau bagaimanapun mencatatkan peningkatan tertinggi bilangan penduduk bekerja, namun bilangan pengangguran di negeri tersebut turut meningkatkan sebanyak 2.3%, iaitu 3,700 orang daripada 161,000 kepada 165,000 orang. Sementara itu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula mencatatkan 43,6 ribu penganggur, iaitu pertambahan seramai 10.4 ribu penganggur berbanding tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Macang, soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menarik perhatian berkaitan dengan pengangguran di kalangan para graduan. Jumlah graduan yang keluar daripada pusat-pusat pengajian dilihat tidak selari dengan peluang pekerjaan baru yang diwujudkan yang telah mengakibatkan jumlah pengangguran semakin meningkat di kalangan para graduan. Namun begitu, mengikut berdasarkan statistik Siswazah 2020 menunjukkan bilangan siswazah menganggur telah meningkat begitu ketara sebanyak 22.5% kepada 202,400 orang, iaitu peningkatan seramai 37,200 orang. Kita sedar pihak kerajaan telah pun melaksanakan beberapa langkah yang patut dibuat bagi mengurangkan jumlah pengangguran di kalangan belia dan juga para graduan di dalam negara ini. Tetapi soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah langkah-langkah tambahan yang telah dirangka dan dirancang oleh pihak kerajaan bagi memastikan peluang-peluang pekerjaan ini dapat diwujudkan? Walaupun kita sedar di dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, suasana kemurangan ekonomi yang telah melanda dunia dan negara kita, tetapi sudah tentulah kita mesti melakukan satu usaha tambahan bagi memastikan para graduan dan juga belia-belia kita ini tidak menganggur. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Yang Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin merakamkan penghargaan saya atas keprihatinan Yang Berhormat Macang. Negara kita menghadapi satu keadaan yang luar biasa. Bukan saja negara kita, ini adalah satu keadaan seluruh dunia. Dan kita menghadapi masalah ini bukan saja sebab penurunan COVID dan seterusnya sebab kelembapan ekonomi yang sedia ada. Bagi untuk mengatasi masalah ini, kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif di mana strategi menjana dan mengekalkan pekerjaan selaras dengan matlamat pertama Belanjawan 2021, iaitu kesejahteraan rakyat
Majlis Pekerjaan Negara bertujuan memantau strategi penciptaan peluang pekerjaan dengan memastikan pemulihan dan rangsangan sektor ekonomi di Malaysia berjaya dilaksanakan secara menyeluruh. Menerusi Majlis Pekerjaan Negara, pelbagai inisiatif telah dirancang oleh pihak kerajaan dalam mengekalkan dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru untuk rakyat Malaysia khususnya graduan-graduan. Inisiatif yang telah dipantau dan di bawah 5 pasukan petugas khas yang mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing, iaitu yang pertama Human Resource Entrepreneurship, yang kedua National Education, yang ketiga TVET, keempat STF Real Economy dan yang kelima adalah SCF Deep Tech dengan izin. Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi MDEC telah dilantik sebagai pengurusi bersama bagi STF HRI dan SCF HRI memainkan peranan yang amat penting untuk menyokong peranan NEC ataupun Majlis Pekerjaan Negara melalui beberapa objektif utama, iaitu meningkatkan pencapaian penciptaan pekerjaan, yang kedua memaksimumkan tahap pengekalan pekerjaan job retention dengan izin, yang ketiga membuat padanan pekerjaan secara komprehensif bagi mengatasi isu underemployment, dan yang keempat mengkaji dan merangka mekanisme perlindungan keselamatan sosial bagi pekerja sendiri self-employed dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Sehingga 9 Julai 2021, STF telah mencapai KPI sebanyak 73%, iaitu daripada 266,742 daripada 367,500 jumlah penempatan pekerjaan dan penciptaan pendapatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Menteri. Muhammad. Tambahan Betul. Yang Muhammad. Betul. Yang dah lama tadi tambahan kedua. Ya, Kapak. Terima kasih. Untuk speak up. Soalan saya, apakah langkah kementerian untuk memastikan pekerja yang dibuang layak mendapat SIP dipermudahkan serta mendapat peluang menjadi pekerja berkemahiran setelah tempoh waktu kelayakan tamat? Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih. Awak Menteri. Tuan Yang Pertua minta daripada Parlimen ulang soalan dia. Tapi jeritlah, saya tak faham. Itulah peluang terbaik, kena tambahan masa. Apakah langkah kementerian untuk memastikan pekerja yang dibuang layak mendapat faedah skim insurans pekerja SIP dipermudahkan serta mendapat peluang menjadi pekerja berkemahiran setelah tempoh waktu kelayakan tamat? Terima kasih Datuk Speaker pasal beri panjang ini. Terima kasih Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kebetulannya kelayakan SIP memanglah mudah pada masa ni. Mana-mana pihak yang mohon, perkesa luluskan dengan kadar yang segera. Yang kedua, Kementerian Sumber Manusia melalui perkesa menjalankan latihan-latihan kemahiran untuk menambahkan kemahiran terhadap pekerja yang hilang kerja supaya mereka dapat peluang-peluang kerja melalui program train and place ataupun peluang-peluang kemahiran. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Tambahan, boleh tambah satu soalan. Soalan. Muar. Ulang lagi. Last soalan. Muar. Terima kasih. Kini Bro. lebih 800,000 rakyat Malaysia menganggur. Dalam 1 juta dengan izin suffer from underemployment. Ia bukan sekadar soal pengangguran saja, tetapi pada masa yang sama kajian menunjukkan bahawa purata gaji graduan menurun dalam 18%, pekerja menurun dalam 10 ke 15%. Sambil semua perkara ini berlaku semasa musim COVID, 50 rakyat Malaysia yang terkaya naik purata kekayaannya sebanyak 14%. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin semasa tempoh COVID. Apa tindakan kerajaan untuk turunkan jurang pendapatan? Bukan saja soal pekerjaan tetapi juga pendapatan. Terima kasih. Terima kasih. Awak Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya setuju dengan pandangan yang berhormat Muar. Memang ini adalah satu keadaan yang kita tak pernah mengalami sebelum ni. Maka kerajaan masih sedang mengkaji untuk mengambil pelbagai inisiatif dan langkah-langkah supaya kita mengurangkan keadaan yang sedia. Terima kasih. Terima kasih.